Bismillahirrahmanirrahim. 18 Januari, subuh hening. Tak kala berkumandang azan subuh. Tangisan pertamaku memecah keheningan. Dengan keringat bercucuran di dahi bonda. Lafaz iqamat terdengar di telinga. Inilah aku, 17 tahun sudah berlalu. Nur Intisar Halidah binti Kasmadi. Nama indah pemberian ayah dan bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Hai semua, salam perkenalan. Saya Nur Intisar Halidah binti Kasmadi, tepat pada tarikh 18 Januari 2023 menjangkau usia 17 tahun. Merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. Belajar dalam aliran sains tetapi sangat meminati karya-karya sastra terutama puisi, cerpen dan novel. Bercita-cita mencuburi bidang perubatan sebagai doktor pakar kanak-kanak, insya-Allah dengan izinnya suatu hari nanti. Dalam bidang kepimpinan, saya merupakan pengawas sekolah dan menjawat jawatan sebagai setiausaha dalam unit pengawas. Selain itu, diberikan amanah sebagai naib pengerusi kelab bahasa dan merupakan bendahari unit beruniform PPIM. Saya juga melibatkan diri sebagai pembimbing rakan sebaya di sekolah. Seberingkas perlibatan saya dalam bidang ko-akademik. Bermula pada tahun 2021, saya mula menjinakkan diri mengarang cerpen melalui pertandingan menulis cerpen berkaitan pandemik yang melanda negara akibat penularan COVID-19 secara atas talian anjuran Perpustakaan Negeri Perlis. Walaupun tidak berjaya mendapat tempat, tetapi saya tidak berputus asa. Dan Alhamdulillah pada tahun 2021, saya berjaya menjadi johan peringkat daerah dalam pertandingan menulis cerpen anjuran Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Dan akhirnya dengan cerpen yang sama, saya dinobatkan sebagai johan pertandingan menulis cerpen sempena Karnival Hari Puteri Islam Malaysia peringkat Negeri Johor. Pada Disember 2021, saya memenangi tempat ketiga pengucapan awam sempena sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan peringkat Negeri Johor. Melebarkan sayap bakat kurniaan ilahi, saya menyertai pertandingan deklamasi sajak sekolah menengah sempena Festival Kesenian Sekolah-Sekolah Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah Kota Tinggi dan mendapat tempat ketiga. Mei 2022, saya menyertai pertandingan bicara buku anjuran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Alhamdulillah berkat sokongan ayah, ibu guru-guru dan rakan-rakan, saya telah berjaya menjadi johan pertandingan bicara buku peringkat Negeri Johor kategori sekolah menengah. Baru-baru ini menutup tahun 2022, saya bersyukur kerana telah dinobatkan menjadi johan pertandingan syarahan sempena sambutan Maulidur Rasul anjuran bersama Majlis Perbandaran Pengarang dan Kejora. Permulaan 2023 yang manis, saya telah menerima pengiktirafan sekolah sebagai ikon pelajar tingkatan 4 dan ikon unit beruniform dalam Majlis Anugerah Seribu Bintang. Meniti kebahagiaan kedua ulasan buku. Memetik kata-kata Buya Hamka, membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Saya akan mengupas kehebatan novel karya Osman Ayub, Warna Sebuah Lembah. Novel diterbitkan pada tahun 1990 dan telah diulang cetak pada tahun 2010 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel yang menggarap permasalahan masyarakat setinggan melalui pengalaman penulis ini sendiri digambarkan dengan begitu hidup, jujur dan berterus terang melalui watak Ramlan, Zahara, Long Lamed, Seman Teksik, Ibrahim Kedai dan ramai lagi watak sampingan yang menghidupkan kisah masyarakat ini. Kehidupan setinggan yang serba kekurangan, kedaifan dan kesengsaraan ini dapat membuka minda kita, terutama generasi pada hari ini, tentang keresahan masyarakat yang berjuang untuk meneruskan hidup, bergelumang dengan kepayahan mencari rezeki demi sesuap nasi dalam kota raya Kuala Lumpur yang semakin pesat membangun pada era tahun 80-an dan 90-an. Bersyukur kerana kedaifan semakin terhakis di pembangunan dan perubahan pemikiran masyarakat. Memetik halaman 75 Kuala Lumpur. Dalam 10 atau 20 tahun lagi,
Selain jejambat untuk mengelak kesesakan jalan raya, mungkin kelak akan terbina jalan di atas jalan. Fikir long lamit lagi. Ramalan penulis pada ketika itu tentang Bandaraya Kuala Lumpur melalui watak long lamit menjadi realiti pada masa kini. Selain itu, penulis juga banyak mengetengahkan isu kemiskinan, antaranya di halaman 260. Rumah Pak Mail bertiang 4, berdinding papan lapis, bersalut simen dan berbumbung zin berkarat. Kedudukan antara rumah tidak teratur, bentuknya pelbagai rupa dan tidak enak mata memandang. Peranan alam memainkan peranan besar dalam penceritaan novel ini. Latar tempatnya merupakan perkampungan setinggan di Kampung Simpang Batu yang penulis namakan Kampung Lembah, sering dilanda banjir kerana kedudukannya yang berhampiran dengan sungai. Keadaan banjir yang menyukarkan kehidupan masyarakat yang serba daif ini mempelopori sebahagian besar penceritaan dalam novel ini. Banyak lagi isu menarik yang diketengahkan oleh penulis dalam novel ini. Selain isu kemiskinan, bencana alam, ada juga isu politik, keruntuhan sosial dan isu keluarga. Syarat dengan perjuangan dan keperitan dalam meneruskan kehidupan. Novel yang menarik untuk dibaca dengan gaya bahasa yang bersahaja. Seperti kata bijak pandai, hidup adalah sebuah buku dan buku itu adalah rentetan peristiwa dalam hidup. Menyusur ke bahagian ketiga. Perbincangan mengenai topik pertama, kemerosotan kualiti alam sekitar berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak mempunyai nilai murni dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Saya bersetuju, keadaan ini memberi kesan serius kepada keseimbangan ekologi dunia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Haji Doriman, sebanyak 25 batang sungai di Malaysia telah dilaporkan tercemar dan Johor mencatatkan kadar pencemaran air sungai yang paling tinggi. Keadaan ini amat membimbangkan jika langkah pemeliharaan dan pemeliharaan tidak dilakukan dengan segera kerana sungai merupakan ekosistem yang penting kepada kita. Saban tahun, pada bulan Mac, dunia akan meraihkan 3 sambutan penting berkaitan dengan kelestarian alam iaitu Hari Hidupan Liar Sedunia, Hari Hutan Sedunia dan Hari Air Sedunia. Sambutan ini diraihkan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat dunia tentang kepentingan memelihara dan menjaga simbiosis komponen berkenaan yang saling berkait rapat. Memetik rencana tulisan Puan Romzatul Azila binti Mak Yamin dari Institut Kefahaman Islam Malaysia pada 19 Mac 2021 dalam Utusan Malaysia. Beliau mengatakan segala aktiviti manusia seperti degradasi hutan, perubahan guna tanah, pencemaran sumber air, pemburuan dan perdagangan haram hidupan liar akan menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna, meningkatkan konflik dan seterusnya memberi kesan besar ke atas keseimbangan alam dan ekosistem. Menyedari pentingnya kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah digubal bagi mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkenaan dengannya. Menurut Abu Bakar Yang, pendidikan alam sekitar dalam perspektif Islam menguraikan bahawa Allah menjadikan alam ini untuk manusia bersyukur dan berkongsi kehidupan dengan makhluk lain. Aktiviti menjaga alam sekitar ini salah satu ibadah kepada Allah. Manusia sebagai khalifah yang diamanahkan untuk menjaga kelestarian alam ini. Sesungguhnya, ingatlah, tiada satu agama pun di dunia ini yang menyokong aktiviti yang menyumbang kepada kemusnahan alam. Rata-rata membawa peringatan tentang pentingnya sikap tanggungjawab menjaga dan memelihara alam kerana kesan besar akan memudaratkan manusia pada akhirnya seperti mana disebutkan dalam surah Al-Syu'ara ayat 183 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Kesimpulannya, isu pemanasan global 2010, tragedi Sungai Kim Kim pada tahun 2019, banjir kuning yang melanda negeri Kelantan tahun 2014, banjir besar Disember 2021, tragedi menyayat hati tanah runtuh di Bantar Kali merupakan antara bencana alam yang berlaku akibat kerakusan dan kurangnya kesedaran dan nilai kemanusiaan terhadap alam sekitar.
Ambillah iktibar daripada semua bencana ini. Kalau bukan kita yang memulihkan perubahan, siapa lagi? Menutup bicara dengan kata bujangga Albert Einstein, lihatlah jauh ke alam ini, lalu kamu akan memahami segalanya dengan lebih baik. Semoga perkongsian bermanfaat untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.